Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kasih Tuan Imam sudah seluruh jemaah yang sempat hadir pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkesempatan menziarahi dan seterusnya sama-sama mendirikan solat jenazah untuk arwah ayah saya pada hari Ahad yang lalu. Minggu Amin. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit pengetahuan dan pengalaman khusus berkaitan dengan 5 perkara yang Rasulullah ingatkan kepada kita, iaitu ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Boleh kan? Selalu dah kita dengar. Itu yang pertama, sehat sebelum sakit. Yang kedua, muda sebelum tua. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Dan yang kelima, hidup sebelum mati. Jadi pada pagi ini insyaAllah saya cuba uraikan setakat yang saya mampu. Apapun sebenarnya, sama ada sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, itu sebenarnya perkara yang kita perlu ingat ialah kita jangan lari daripada tujuan kehidupan ataupun matlamat kita dihidupkan, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Yang seronoknya sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman dengan panduan Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita sebenarnya sepatutnya dah jelaslah bahawa selagi kita berada di alam dunia ini, tujuan hidup kita, satu-satunya tujuan hidup kita ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi semasa sehat, secara ringkasnya jangan sia-siakan kesihatan kita tu sehingga kita leka daripada mengabdikan diri kepada Allah. Dan semasa sehat ni banyak bentuk pengabdian yang kita boleh buat. Besok kita dah sakit, mungkin kita nak buat tapi tak mampu. Contoh, masa kita sihat, kita boleh berdiri tegak. Masa kita sihat, kita boleh rukuk dengan sempurna lagi. Masa kita sihat, kita boleh sujud dengan sempurna. Kita dah tengok kadang-kadang kat masjid ada orang dah sakit hewan dah lama dah tak dapat sujud dekat rantai. Sebenarnya walaupun solat tu sah, sebab dia dah tak boleh nak berdiri macam biasa, dia tak boleh nak sujud macam biasa, tapi dia punya nikmatnya tak sama seperti
kita boleh sujud di lantai. Faham tak? Faham tak? Boleh dia kan tu. Tak sama. Tak sama. Baik. Tapi itu lebih baiklah daripada tak kuat langsung. Jadi masa sihat ni banyak bentuk pengabdian yang kita boleh lakukan dengan lebih baik. Tapi cabaran dia masa sihat ni lah. Kadang-kadang kita kalau ingat masa sihat ni kadang-kadang kita menangguhkan solat kita. Kita lagi ya. Baru masuk je. Misalnya subuh baru masuk je. Subuh habis pukul 7 berapa minit dah. Masa sihat ni lah kita macam-macam lah benda lain kita akan buat, kita dahulukan. Tapi kalau kita cakap dalam konteks solat ni, kita tangguh. Masa sihat juga sepatutnya kalau kita boleh lah, tapi sekarang dah susah lah. Misalnya nak pergi haji, dia kena tunggu giliran lah. Tapi dulu masa datuk nenek kita, siapa ada duit boleh pergi dia, siapa ada duit boleh pergi. Sekarang siapa ada duit pun kalau tak daftar kita boleh pergi. Tapi yang cantiknya kalau kita dapat menunaikan ibadah haji umrah tu masa sihat lah. Sebab ibadah umrah dan haji ni banyak menggunakan apa? Kekuatan fizikal. Nak pergi ke mikat, nak pasang niat, itu memerlukan kekuatan fizikal. Lepas tu nak pergi Masjidil Haram, nak tawaf, nak sa'i. Lepas tu kalau nak pergi lagi umrah, maknanya nak buat beberapa kali umrah, semua perlukan kekuatan fizikal. Haji lagi lah dahsyat. Kekuatan fizikal sangat diperlukan. Bermalam dia apa? Nak pergi wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah. Kalau badan sakit-sakit dekat dekat Muzdalifah tu, cabaran dia dahsyat lah. Pasal tak ada kemah, duduk lapang, berbumbungkan langit. Lepas tu adalah kalau pergi dengan tabung haji ni, muasasahnya adalah dibagi tikar kecil tu. Letaklah tikar kecil tu mana bentang. Bila bentang dia panjang macam kita je. Dan lebar dia lebar sikit je daripada buka dada kita. Duduklah bawah tu, tanah tu berbatuan. Daripada tengah malam tu, kalau ada rezeki sampai subuh. Itu kalau tak sihat memang mencabar. Kalau masalah kejap nak kencing, masalah dia. Jadi puasa, masa sihat ni lah sebenarnya. Kita selain daripada puasa Ramadan, kita buat apa? Puasa sunat Isnin Khamis. Ataupun kalau boleh lagi puasa hari putih, 13, 14, 15. Ini nak datang 10 Muharram ni, puasa Asyura ni. Hari ni 9 Muharram kan. Esok 10 Muharram. Dapat 2 sekaligus. Lalu dia puasa 10 Muharram dan puasa Isnin. Dapat 2 sunat. Jadi tapi kita ingat balik. Kadang-kadang masa sihat ni banyak peluang ibadah kita lepas, kan? Kita buat yang pokok-pokok, yang asal-asal tu pun lewat-lewat, Baik. Jadi kita harap kesihatan ini yang ada ni semua masih sihat lagi lah, masih sihat. Malam tadi saya jumpa Pak Saudara isteri saya terserempak. Saya pergi ke satu tempat tu, dan kalau saya nak masuk, dia keluar. Tak setahun dah jumpa. Saya pun tak berkesempatan nak ziarah dia. Hari raya pun saya memang kebelakangan ni hari raya duduk rumah lah. Sebab ayah saya duduk dengan saya jadi rumah tua lah. Jadi orang semua datang, jadi saya tak boleh pulang. Jumpa dia dah tebuk kat sini lah. Rupa kena kanser,
peti suara. Jadi tutup pakai kain. Bila buka pun ada lubang. Dan tetap dia cakap dah kawan kalau cakap. Jadi bila dia nak cakap, dia kena pakai macam peti suara tu. Macam cerita dalam apa filem ombak lah. Dulu saya tengok dalam filem ombak yang apa dia bercakap pakai peti suara ni pak saudara kita buat. Oh sedih. Jadi bila dah hilang suara tu, Masya Allah, tengok contoh. Saya tak kata ke pasal saya, siapa kita ni kan. Ni masa sihat ni, suara boleh keluar ni. Berapa banyak Quran, berapa kali kita baca Quran. Ataupun kita tunggu Ramadan, baru kita nak khatam. Hari-hari baca tidak? Kita boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Semua yang kita boleh sebut dan kita boleh dengar. Dua nikmat. Kita boleh sebut dan boleh dengar. Tapi kalau suara dah tak ada, kita baca dah. Tak keluar dah. Dan kita tak tahu, ya Allah, dua nikmat tu. Itu nikmat besar tu lah, kita boleh sebut tu. Walaupun pendek, wal asr. Pahala dia tu. Berapa huruf tu kan? Wow, kan? Lam, Ain, Sad, Ra. Itu sebut dalam kataan berwudu lah tu. Sebut masa itu berwudu dalam solat lah tu. Masya Allah. Jadi dah hilang suara, dah hilang nikmat dah. Tak sebut tak boleh, nak dengar sendiri pun tak boleh. Jadi rebut perempuan sihat. Saya tengok ayah saya ikut dan ikut tak sihat lah. Tak sihat. Maksudnya dulu dia boleh berdiri, dah tak boleh berdiri. Dulu boleh duduk, tak boleh duduk. Berbaring selama lebih kurang 4 tahun. Dia duduk dengan saya daripada 2018 sampailah 31 Julai 2020. Dalam tempoh tu ada 5 bulan dia balik sekejap dekat rumah dia lah. Satu saya ambil. Jadi saya lihatlah berangsur-angsur kesihatan tu berangsur-angsur apa Allah ambil. Jadi ibadah dia pun berangsur-angsur. Kalau dulu dia boleh baca Yasin setiap waktu solat tu dia baca Yasin. Lepas tu bertahun dah dia beramal tu, lepas tu dah tak boleh kan. Dulu semayang sunat, bangun malam ingat. Yang saya ingat saya semasa dia sihat pukul 2 pagi dia dah bangun. Pukul 2 pagi dia bangun. Bangun angkat wudu boleh solat. Tapi bila dah tak sihat tu, dia jaga juga kan. Tapi yang tukang angkat wudu tidur. Tukang angkat wudu tu saya tidur. Dia mungkin dia boleh milik zikir kan. Tapi nak solat sunat tak boleh kan. Akhirnya sampai setahun sebelum nak meninggal dah mula rukun. Saya pun rujuk ustaz kita, tuan guru kita Ustaz Amir. Ayah saya ni wajib tak solat, dia tak wajib lah. Sebab dia pun dah apa, dia pun dah tak ingat. Tapi dia minta makan, minta minum, tapi itu tidak menandakan sempurna akal. Kadang kita keliru minta makan, minta minum, itu tidak menandakan sempurna akal. Dia ada ukuran lain. Tak solat. Tapi untungnya masa sihat dulu dia pulun. Jadi masa dia sakit tu, Pak Din, dia dapat tak boleh? Dapat, tapi kali ni tak buat, dapat Pak Aziz. Itu seronok tu. Di masa sihat ni kita pulun baca Quran, semuanya sunnah, sakit. Tapi kita ada azam dan Allah tahu kita azam kita memang nak buat kebaikan ibadah ni sepanjang hayat kita. Cuma kita bila diujikan kesihatan kita dah tak boleh nak berdiri, kita nak dapat. Itu seronok kan. Jadi kalau ayah saya kata, bapak free dapat free. Sebab bukan dia tak buat. Dan masa dia tak sihat tu, saya sihat. Saya nak ambil tak peluang masa saya sihat tu. Ni Allah tak depan saya, ayah saya dia tak sihat, saya sihat.
Saya guna tak? Saya punya kesihatan yang Allah bagi itu untuk urus dia. Kalau saya tak guna, rugi je. Rugi je. Kalau guna, untuk kan? Untuk kan? Boleh apa? Boleh mandikan dia, boleh apa? Boleh cuci najis dia, boleh boleh buat macam-macam dia. Tapi sekarang saya sihat, tapi ayah dah meninggal. Ayah dah meninggal, dah tak boleh buat apa. Tapi gunalah. Ini saya nak ingat diri saya. Bila ayah saya dah meninggal ni, ramai orang jumpa saya. Khususnya saudara mara saya yang terdekat. Dia kata kita dah tak ada ayah, tak ada mak. Sebab semua sepupu saya, mak ayah masing-masing dah meninggal. Saya diam, macam mana aku nak jawab. Sebab saya ada baca sebuah penulisan oleh As-Said Sheikh Dr. Ramadan Al-Buti, kan? Kematian ini bukan bermakna ketiadaan. Dia urai, bila seseorang dah meninggal, dia sebenarnya bukan tiada, cuma dia sudah tiada di alam dunia, tapi dia ada, dia ada di alam barzakh, dan hubungan kita tak terputus. Jangan ingat ayah kita dah meninggal, dah tak ada hubungan dah, dah tak ada tanggungjawab dah, dah tak ada amanah dah. Ada. Cuma bentuknya lain. Bentuknya lain. Dulu masa dia hidup bersama kita di alam dunia, bentuknya lain. Dia sakit, kita kena jaga makan, minum dia apa semua kan. Tapi sekarang dia dah tiada di alam dunia, tapi dia berada di alam barzakh. Kita masih ada di tanggungjawab dan amanah. Jangan main. Boleh jadi anak durhaka juga. Bapa dah meninggal, tapi kita yang hidup ni boleh jadi anak durhaka. Kalau kita tak jaga beberapa tanggungjawab dan amanah. Yang dulu masih dia hidup, dia dah beritahu dah. Dia dah beritahu dah, lepas tu ayah masing-masing mungkin ada amanah masing-masing kan. Kalau saya adalah, saya ingat. Misalnya antara amanah ayah saya, kalau dia dah meninggal, dia dah dimandi, di kapan, tak ada ciuman terakhir. Tak ada ciuman terakhir. Sebab dia kata, nak cium masih hidup, masa mati tak boleh cium. Tak ada mula, tak ada akhir. Jadi kalau masa hidup tak ada cium, masa meninggal tak cium apa. Jadi saya pegang amanah tu lah. Jadi bila dah mandi, dah kapan, Bilal dah jadi kebiasaan. Sebelum nak tutup ni, nak cium terakhir, saya sebelah sini, Udin adik saya sebelah kanan, saya serentak mengangkat tangan. Tak ada. Masa tu depan muka ayah saya tak ada. Tak ada cium untuk orang yang tak faham. Apa hal ni? Jadi itu lah. Anak tak ada cium, saya depan tu. Kalau tanya saya nak cium tak? Tak sangat. Tapi ni amanah dia ni. Kalau nak cium aku masih hidup. Salam tangan, cium dari. Salam tangan, cium dari. Salam tangan. Masa mati dah kata, saya tengok je. Orang tanya saya masa tu, nak cium tu. Tapi aku ni kan, betul. Anak tak boleh cium, cucu tak boleh cium, menantu tak boleh cium, sepupu-sepupu saya tengok je. Tengok je. Jadi lepas dia dah berpindah ke alam barzakh ni, ada amanah ni. Amanah ni mak saya dan ayah saya untuk jaga adik-beradik kau. Itu saya ingat ni, untuk jaga adik-beradik kau. Jaga. Jadi antara masuk dijaga tu, saya kena perhati lah. Kena perhati Cikgu Din, kena perhati. Kalau dia tak sembahyang ke, kalau dia tak puasa kan, tapi dia puasa kan. Itu amanah sampai saya mati tu. Jadi masa sihat ya, masa sihat ni banyak benda kita boleh buat, kita kena buat sungguh-sungguh. Jangan tunggu sakit. Tapi untungnya kalau masa sihat dah purun, masa sakit tak boleh buat, pahala dapat. Itu insya-Allah. Kata macam saya selagi sihat ni, orang ajak mana-mana kuliah dia kata boleh sampai, saya pergi. Ini insya-Allah hari Selasa saya nak pergi Bentong. Hari Rabu balik. Tapi
Saya pun tak tahu sampai bila saya sihat, kan? Tapi harap-harap sihat lah. Tapi kata besok dah tak sihat, orang call. Ji, boleh datang? Tak boleh. Tapi insyaAllah mudah-mudahan dapat pada, kan? Walaupun saya tak pergi. Sebab memang saya ingat, selagi aku sihat, mana penjuru Malaysia ni panggil aku pergi. Walaupun dia suruh cakap 1 jam kan. Ui, berbaloi ke? Drive kereta sampai bentuk, misalnya cakap 1 jam. Kalau kira duit tak berbaloi lah. Duit minyak lagi, duit tol lagi, nak tidur hotel lagi, kan? Nah, kita pula bukan minta bayaran ribu-ribunya. Berapa pun nak lagi bagi lah. Ada dia orang bagi duit minyak kan? Duit minyak. Tu pun dia kira tak betul bagi. Dia kira minyak, dia terlupa kira duit tol. Tapi kita nakkan kita, tak cukup boleh. Tapi berbaloi dari segi duit tu memang tak berbaloi. Tapi berbaloi lah dari segi mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Baloi boleh, baloi. Sebab kalau orang tu beramal dengan apa yang kita kongsikan, kata balik faham apa yang saya sampaikan, tu balik kita kat isteri, kita kat anak, kita kat menantu. Berbaloi saya. Besok saya dah meninggal so. Mudah-mudahan cuma saya nak kena jaga dia punya keikhlasan dia betul tu. Nak jaga ikhlas dia. Itu je syarat dia. Nak jaga ikhlas dia. Jangan tak ikhlas. Jangan tak dipuji ataupun jangan takut dikeji. Dalam macam dia orang pandai cakap yang orang lain. Itu pun menderita. Apa pula? Memang aku pandai. Habis. Okey. Panjang lah cerita kan. Baik, itu juga muda sebelum tua. Itu dia. Sama je. Muda sebelum kita tua ni, kita ulun sungguh-sungguh buat kita punya tanggungjawab utama tadi. Iaitu apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Misalnya, sekarang saya dah tak boleh lah. Boleh nak panjat tangga tu tapi takut nanti sebab dah jatuh sekali. Masa umur 60, masa tu nak mengemas kedai dekat Oyo tu. Saya naik tangga tinggi kipas tu. Berdiri atas tu buka signage tu. Saya potong tali signage tu. Signage tu jatuh, dia empak kaki tangga aluminium yang kecil. Tergedu. Bila tergedu tu saya pun tercampak ke bawah tu macam apa? Macam Ultraman. Masa saya ada kat sebelah tapi tak boleh bangun. Saya jatuh, asyik baik lagi 1 inci nak jejak simen tu saya tahan penumbuk saya. Tapi dia punya kelajuan tak boleh buat apa dia. Tak sini kan tak. Koyak keluar darah. Cuma saya syukur tak pening, tak muntah, tak apa. Tapi lepas tu saya termenung. Wah, dah dulu ni kan. Nasib baik tak berlaku apa-apa kan. Boleh takkan dah umur dah tua, boleh kena jadi macam kan. Kalau berlaku pembekuan darah air dalam kepala tu, tak makan. Tak usah-usah nak kena apa? Boleh. Jadi dulu boleh je. Kalau sukan ni Aziz, sukan paling rasa apa? Rapi kan. Itulah sukan saya sampai main tu Penang kan. Main untuk Penang rapi. Melayar cup. Tapi sekarang tak boleh dah. Dulu kulit tak ada apa. Orang hengit atas padang tak melecet. Sekarang kulit saya ni tergesil ni je koyak. Itu kalau tunjuk kaki saya banyak hitam kan. Sebab apa? Kulit terkoyak. Bukan tergesil apa pun. Tergesil ni pun boleh koyak. Sama macam arwah ayah saya. Bila dia dah tua, kulit dia pun tergeser dia koyak. Tergeser dah. Yang terakhir saya mandikan dia hari Khamis tu. Hari Khamis saya mandikan dia petang tu. Masa tu saya nampak dah tanda-tanda dia. Saya angkat dia daripada katil tu, bawa ke bilik air, letak atas kursi tu. Dia dah tak boleh duduk tegak. Dia macam merosot dia. Lepas tu saya angkat dia. Sampai 4 kali lah. Rupanya saya terpegang kuat Aziz.
kan? Koyak kat sini, 2 tempat. Saya tak perasan. Bila dia duduk tegak tu, saya nak mandi, saya nak jurus air kat kaki dia sampai nak naik atas. Koyak. Oh, saya grip kuat. Jadi ada 2 luka tu. Sekarang saya dah kena geser sikit dah. Jadi masa muda ni kita boleh rasak-rasak. Berteroyong boleh masuk parit kan. Kalau apa masa korban boleh pegang lagi kepala lembu, pegang. Tahun ni saya boleh pegang lagi kepala lembu. Tahun depan tahun depan dah tahu lah. Tahun depan suruh orang lain lah pegang. Sebab tahun ni imam beli tu saya pegang keluarga orang boleh lagi rasanya boleh tekan lagi kepala lembu. Tapi tahun depan ingat pegang ekor ya. Pegang ekor sebab pegang kena orang nak sembelih ni kat kepala tu kena batu dia. Pasal kalau lembu tu apa bangun takut tergangkat pisau. Tergangkat pisau tu jadi hukum lain pula sebab sembelihan itu jangan tergangkat. Baik. So masa muda ni apa banyak benda. Itu kita kalau boleh kita gerakkan anak muda taman kita ni kan. Dia orang lah patut bersihkan taman ni, purun ni. Masa muda dia boleh mau panjang pokok, dia boleh terbang. Pak dia jangan panjang dah pokok tinggi tu. Upaya nak betul bumbung pun jangan. Bodoh nak save duit tu kan. Save duit apa save dia? Upah orang betul bangsa kalau bumbung bocor tu upah orang kata habis tak? Itu sekocek tu apa tu apa nama gam gam bersih kan imam pun jangan banyak-banyak dah mam. Imam mengajar juga banyak dah. Umur 50 lebih 50 kan boleh sampai 60 jangan lah. Ambil duit suruh minta dari sama upah orang sebab keutamaannya imam jadi imam kan. Kalau banyak tu kan jadi lain-lain kan dah ada imam utamanya bagi Jumaat. Belum ada lagi yang boleh baca surah sejadah kan. Imam Awi tak datang, kita buat doa je lah kan. Bagaimana? Jadi masa muda tu sebab orang dia ambil kerja kerajaan. Kalau baru nak mula kerja kerajaan, umur paling ujung sekali 35 tahun betul tak? Lepas 30 kalau tentera lagi awal lah. Tentera umur 35 boleh masuk apa rekrut tak? Tak boleh lagi. Tentera 23 kelas. Kalau jabatan perkhidmatan awam yang lain tu macam pensyarah boleh lagi umur 35 kelas. 35 kelas. Sebab apa? Itu umur muda. Dia boleh buat macam-macam. Tengok geng-geng yang bila pencen dilanjutkan sampai 60. Suruh pergi kursus pun dia malas. Betul? Aku dah tua lagi sebulan, lagi setahun lah. Baik. Jadi masa muda ni banyak bentuk ibadah yang kita boleh buat. Jadi jangan lupa kurang jangan lupa kurang. Baik. Kemudian kaya sebelum miskin. Jadi kaya ni isu juga Baris. Kita kaya tak? Wah ini rekod kaya ni sangat relatif, sangat subjektif. Ada orang dia ada duit 1,000 dia kata dia tak kaya lagi. Jadi dia kata kalau ada 100,000 saya kaya lah. Ada orang dah ada 100,000 dia kata dia tak kaya lagi. Dia kata kalau aku ada apa 1 juta kaya lah. Jadi lebih selamat je ni sebenarnya kita kaya. Walaupun kita belum ada 1 juta, walaupun kita belum ada 100,000, walaupun kita belum ada 10,000, kita kaya. Kalau kita dah ada rumah kan, walaupun masih bayar lagi. Bulan-bulan saya ada lagi 3 tahun 11 bulan bayar rumah saya tu. Sebulan bayar berapa mam? Ini fasa terakhir 2,500. Sebab rumah saya itu dulu dijadual semula kan pembayaran dia. Jadi di fasa keempat 4 tahun terakhir kena bayar sebulan 2,500. Kaya tu Baris boleh bayar rumah 2,500. Lepas tu ada kereta walaupun kereta lama. Apa nama kereta? Perdana kan. Perdana bisi. Jual kat aku dah jam. Jual warna apa jam?
Perdana besi itu saya beli 60.000. Sekarang mau nak apa bang tak? 2.000 ya bang. Saya kata biarlah aku pakai kan. Ini saya data dia masuk klinik kan. Tak keluar ada 2 minggu lebih masuk klinik. Doktor bagus, ganti gearbox. Dia buat 2.200. Beli, dia pasang, dia test kan, ada checking, dia buka balik, hantar balik. Bagus doktor kan. Kalau doktor tak bagus ni, dia pasang orang tak tahu lah kan. Kerja dia banyak lagi, sebab kerja lain dah menunggu lah, tapi dia buat itu. Tak mana. Kaya tu. Oh, warna cat baru, perdana listrik kawan, ayam baru. Keluar tu, oh, ini orang kaya ni. Orang kaya. Banyak orang kata kita orang miskin. Kan? Lepas tu, tiap hari boleh makan, beras apa. Berapa? Wan, Sakura. Sakura 5%. Oh iya, itu kaya tu. Dulu mak kita makan berhancur je dulu dia. Berhancur je. Ini beras kayu. Saya baru ni beli beras. Sunflower. Waduh, yang 5 kilo. Berapa ringgit kan? RM39, 90 sen. Tapi masih memang sedap lah. Sekali-sekala boleh lah. Sedap lah. Dia punya putih apa, bila masak, kosong. Lepas tu dia punya baju. Kita suap oleh macam. Sebelum ni makan jasmine 5% je. Terakhir sekali sunflower RM39, 90 sen. Itu sebab bila zakat saya tak boleh bayar lah. Zakat yang nombor tu berapa ringgit, RM7 dah. Saya kena bayar yang maksimum. Sebab saya suka juga makan yang makanan biasa lepas dia mentari hidup ni. Asyik makan berhancur. Berhancur. Makan. Okey. So, kaya kita ni jangan cakap miskin. Jangan cakap miskin. Ada rumah, ada kereta, imam, motosikal ada berapa? Ada pergi bawa dia. WhatsApp tu ada van. Ada kereta tu ada. Ada van lah. Van ada dia. Abang nama apa bang? Sebelah bang tak? Ada? Ada motosikal? Ada kereta? Satu itu kan. Boleh isi petrol. Naik macam mana petrol pun kita boleh isi. Betul tak? Pernah tak? Bila kerajaan naik petrol, lepas tu kereta kita tak bergerak lah. Lepas tu, kenapa dah lama tak bergerak, tak ada duit. Itu tak kaya lah. Tapi kerajaan naik macam mana pun. Harga gula sekarang ada subsidi kan? Subsidi dah kena cari kan? Saya pun tak pasal. Tapi boleh beli gula juga? Boleh. Minyak naik harga, boleh beli tak? Boleh kaya kan? Jadi sementara kaya ni, gunakan kekayaan kita. Pagi-pagi sedekah subuh. Sedekah subuh. Kalau tak ada pasangnya saya siap. Aku nak sedekah subuh kan, tapi ada kuliah pula. Duit tinggal ke rumah kan. Tapi niat sedekah. Sebab kalau kita belajar ni, tentu kita pernah dengar. Di antara penyesalan orang yang telah meninggal dunia ialah dia kalau boleh lah Allah hidupkan dia sekejap dekat dunia ni, dia bukan nak semayang apa, dia nak sedekah. Power dia sedekah. Jadi sedekah jadi kaya ni, sementara kita kaya ni, sedekah lah RM1, RM10, masuk datang semua masuk. Datang masjid, kita pasang azam. Aku naik di masjid, aku akan masuk dia. Kan? Sebelum aku pulang, RM1 pun tak apa. RM1 pun tak apa. Yang penting dalam kita beribadah ni, Allah bukan nak kira amount, Allah nak kira istiqamah. Kan kita selalu tertipu. Bulan puasa bukan main kata Quran. Tapi bulan selain daripada Ramadan tak baca Quran. Jadi tak apa tak kata bulan puasa tu, tapi istiqamah. Tiap-tiap hari Ramadan kita baca Quran. Tiap-tiap hari Syawal pun kita baca Quran. Tiap-tiap hari Zulkaidah kita baca Quran. Tiap-tiap hari Zulhijjah kita baca Quran. Ini dah Muharram kan? Tiap-tiap hari baca Quran. Istiqamah dia penting. Semuanya sunat pun macam tu. Sebab ada satu kuliah yang saya dengar, sahabat Rasulullah tanya Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, boleh tak aku ni masuk surga? Aku hanya buat semayang 5 waktu, lepas tu puasa Ramadan, lepas tu aku
tak buat benda haram. Yang sunat-sunat ni macam itu ada kabel apa dia tak ada. Dia perintah wajib dia buat. Lepas tu dia tak buat benda haram. Rasulullah kata masuk syurga. Tanpa hisap. Tanpa hisap. Jadi tapi kalau boleh sunat, buatlah sunat. Janganlah lepas dengan kuliah ni. Okey, kalau aku pulun sembahyang fardu je Ramadan ya. Baca Quran tidak sunat. Buatlah InsyaAllah kita kaya, dan kekayaan ni di antara bentuk ibadah yang saya ingat dari saya nak ingat tuan, jangan lupa sedekah. Jangan lupa lagi satu, kalau kita rajin bagi makan, nak jumpa orang satu tangan, rai dulu ahli keluarga kita bagi makan, yang sedap-sedap, itu pun di antara perkara besar yang kalau kita boleh buat, beri makan, ganjaran dia besar. Tapi kalau kita boleh jamu satu taman ni, betul orang tak. Tapi sebelum nak jamu satu taman ni, keluarga kita tu, dah dapat tak? Dah setahun dah anak kita tak jamak anggur, beli anggur. Dah setahun dah tak jamak apa, sate. Kita tahu anak kita suka sate, beli kita sate. Ya. Sementara kita kaya ni, kita ada duit, duit. Jangan terikat dengan angka, kekayaan. Disebut kekayaan jangan terikat dengan angka. Kita boleh ada rumah dulu, kaya lah. Walaupun rumah kita hutang ni, tak ramai dalam dunia ni. Orang boleh beli rumah cash. Dalam Malaysia ni, siapa beli rumah cash? Adalah dua orang. Ada seorang saya kenal, dia boleh beli rumah cash 1 juta lebih rumah, bayar cash. Tapi jangan pasal-pasal bayar rumah cash, nanti dia orang boleh cek mana ambil duit. Yang kawan saya ni kalau cek memang dia ada duit, memang dia berduit. Duit dia bukan 1 juta, berjuta-juta. Jadi kalau cek memang parah. Kita jangan. Saya ingat lagi, saya nak masukkan duit 60,000. Orang punya duit suruh saya buat pembayaran, masukkan dalam akaun seseorang ni, masuk ke bank, kena buat declaration. Ya, saya kena beritahu duit ni dari siapa, kan? Macam mana orang ni dapat duit, sebab melebihi jumlah 50,000 maksud. Jadi ada banyak duit pun susah kan? Sebab dia takut kita terlibat dengan penggubalan wang haram. Nak buka akaun pun susah. Tanya Imam kita nak buka akaun untuk kelab memanah di Palma. Ya Allah, macam-macam dokumen tak. Pasal dia takut kita gunakan akaun kelab ni untuk gubal wang haram. Tanya saya beberapa kali telefon, apa sumber kewangan kelab? Orang pula saya kata yuran pendaftaran, yuran keahlian, betul ada sumbangan, betul masuk. Lain-lain ada tak ada. Tiba-tiba kata nak masuk dalam kelab tu 100,000. Memang tiga-tiga ni kena bagi. Presiden, setiausaha bendari kena beritahu mana datang 100,000. Jangan buat kerja. Kalau orang nak masuk duit dalam akaun kelab kita, dia kena beritahu. Tidak ada, kita kena jawab. Baik. So tuan, masa kaya ni kita mengabdikan diri kepada Allah. Orang kaya di antara pengabdian dia sedekah, impak sini, impak sana tu, macam sahabat kita kan. Saya tak boleh sebut nama pasal dia tak mahu nama dia orang tahu tu ni. Yang buat bilik jenazah itu peralatan lengkap dalam tu. Ayah saya pun dapat pakai buat mandi jenazah yang stainless steel kan. Sebab air pantai pasir tubuh punya dah tak pakai, dah rosak pasal dia orang punya bilik jenazah tu dah buat daripada konkrit. Bawa taman kita dah di rumah, bawa masuk dalam van. Pukul 2:30 pagi dah sampai dah dekat rumah orang tu. Hari Ahad tu habis je urusan jenazah, tak payah disuruh-suruh. Itu saya habis peringat kawan-kawan kita dah. Dia dah tak ada lah. Tunggu ni geng-geng taman dah habis dah balik.
bawa sini. Ada mana? Tu, wakaf itu doa yang sama. Ini 40,000 lebih kan? Wakaf 20,000 kan? Dia gunakan betul kekayaan dia, kekayaan dia. Itu bagus. Ini kekayaan tak digunakan. Itu beritahuan. Dalam akaun saya itu semua tak gunanya. Dalam akaun bila mati siapa punya bil lah. Faham tak? Waris lah. Kalau tak ada wasiat kena bagi secara faraid. Kerana anak tak faham agama, penama sapu semua. Penama sapu semua. Dia kata, penama tu. Penama dia. Engkau keluarkan duit tu, lepas tu bagilah secara faraid. Macam saya ni, veteran tentera bagi arwah ayah saya 3,000. Lepas tu orang sedekah masa hari kejadian tu 3,000. Lepas tu dari akaun bank ayah saya keluarkan 6,000. Berapa lama? 12,000. Lepas tu ada lagi tambah tabung haji. Dalam akaun tabung haji mak saya, ayah saya ada lagi. Itu semua kita kena patut. Dan bukan ada, dia tak ada wasiat kan? Jadi kena bagi secara faraid lah. Tapi kami dah sepakat-pakat cuma dibalik seorang pun tak nak ambil, bagi balik. Infak lah, duit tabung haji sedekah balik kepada tabung kebajikan tabung haji kan? Tapi ni dia pun bagi lagi, macam-macam lagi. Ni saya nak minta lagi. Dia kata majlis agama pun bagi. Boleh buat apa itu? Itu ada perkutan bayar komik. Lepas tu kita tabur lah balik. Ada orang dia tak faham. Dia kata buat apa, tak payah ambil. Lepas tu peruntukan yang kerajaan dah tetapkan. Ambil je, ambil. Kalau tak nak, sedekah balik. Tu. Pertama sekali saya cakap sama Udin yang urus keuangan. Saya kata cek saudara mara yang yatim piatu dan yatim tadi. Lepas tu baru keluar daripada saudara mara dulu. Ramai saudara mara saya yang yatim piatu. Baru ni dekat sekolah kebangsaan dan negara tu. Mula isteri dia meninggal, lepas tu suami tu, anak dia yatim piatu. Ada seorang kopi tu lah tu. Selesai. Ambil lah. Saya ambil suratanya, ambil tahu. Kerajaan banyak. Semua askar. Veteran saya, dia tunggu saya kat masjid itu dah bagi tunai. Lepas tu isi borang lagi 3,000. Semua dah siap. Dalam masa seminggu semua kita, yang mana boleh tutup semua kita tutup. Baik tuan, sebab kita nak gunakan kekayaan tu, infak balik. Dan kemudian lapang sebelum sempit. Ni kita lapang ni. Hari minggu kan, boleh juga. Tapi saya akan beri video setengah boleh Kalau habis ni cepat. Lebih cepat. Jangan tunggu suntuk kan. Bahasa Inggeris dia kata procrastination. Bertangguh-tangguh itu adalah pencuri kepada masa. Jangan tangguh-tangguh. Tapi kita selalu tangguh. Contoh, ini pengalaman masing-masing masa kita lah. Mesyuarat. Mesyuarat mula 9 pagi. Kita dengar dah azan tu. Tak berhenti lagi. Pukul berapa bang? Kadang pukul 3 baru berhenti. Kelam kabut lah masing-masing pergi semayang tu. So, macam kita tahu kita punya tempoh hidup di dunia ni ada lagi. Kita tak tahu ni masa tak lewat 1 saat tu. Ayah saya dia punya detik dia mengemburkan nafas air tu, saya tahu akan berlaku tepat pada masanya. Ya, tepat pada masanya. Cuma ada tanda-tanda tu kita berhati-hatilah. Jadi kalau kita ada masa untuk baca Quran untuk dia tu kita tak baca, biar masih. Kata ayah saya hari Ahad tu masa asar tu dah banyak dah tanda kan? Jadi kami yang duduk di rumah maknanya tak boleh kita balik-balik lagi, kita pulun dulu kan? Kita baca antara surah yang elok kita baca ialah surah Yasin dan surah Ra'd kan? Itu elok kita baca. Lepas maghrib tu saya patut pergi kedai syahidan sebab wakil Solo yang anak dia nak bertunang.
Untuk sidang dah mesej dah, saya tak pergi. Saya kata tak boleh. Saya pun dulu tapi saya baca surah Yasin, baca surah. Tengok makin banyak tanda. Makin banyak tanda yang kita belajar-belajar lah kan. Tengok kaki dia, tengok hidung dia, tengok mata dia, tengok apa lidah dia. Lepas tu sama yang Isyak, saya pun cakap Omar saya nak keluar sekejap jumpa Syahidan. Saya pun pergi kedai Syahidan. Orang tengah maulud masa tu. Syahidan betul-betul beri. Saya pergi salam dia. Syahidan minta maaf saya tak dapat datang tadi. Ayah saya tenang. Saya pun salam. Jangan kata tadi makan pun kata tak. Saya terus dia balik. Nak balik tu selisih kita punya pemanah Hamas dengan siapa. Dia kata laju ni. Kira ada harga emas saya kata apa tu. Lepas tu sampai dekat rumah adik saya depan tu saya voicemail. Saya kata Assalamualaikum. Abah kenal yang duduk berhampiran boleh datang. Yasin sama 9-10 malam. Sampai ke rumah kami terus tidak lagi cikgu dia sampai semua sampai lepas meninggal 12.28. Mana 3 jam. Jadi masuk bocor-bocor dan saya ingat lagi lebih kurang pukul 12 minit tu saya duduk kat ujung kepala ayah saya baca Yasin. Isi saya pun angkatkan bulu ayah saya. Saya duduk habis baca Yasin ni saya pun bangun. Kemudian ada sebelah kanan saya pun bangun tengok ayah saya. Betul-betul sedang azab. Sedang azab. Lepas tu saya cakap macam dia sakit. Terus baca Yasin. Dalam masa itu dia bilang, bayangkan masa kita lapang tu kita tak buat apa-apa. Ada 3 jam begitu kita relax. Masa dah suntuk tu baru kita pulang kabut. Rugi. Sebab itulah sumbangan terakhir kita. Tapi kan ada orang kadang-kadang dah beritahu dia tak datang. Contoh kan. Tak apa susah yang tidak bekerja. Aku susah kita sama-sama. Tapi nasib baik malam tu adik-adik saya dekat ni. Semua datang. Masa tu cikgu dia dekat sawah dengan Hambali. Bila dia buka voicemail tu Hambali pun dengar. Hambali pun balik sekarang. Tapi bayangkan kalau kita tangguh-tangguh sebab kita rasa kita ada masa dia. Baik. So, kemudian yang terakhir hidup sebelum mati. Kita ni nak dalam perjalanan ni. Makin dekat. Bangga, berapa umur bangga? Nampak kan? Saya 61. Rasa dalam bilik ni kita berdua 60 kan? Yang lain 50 lebih. Wan muda lagi ni. Wan. Kenal kan? Tapi belum tentu kan. Kadang yang muda begitu kan. Jadi sementara hidup ni, sebab hidup kita belajar ni banyak kali kita dengar semua yang dah mati itu menyesal. Hatta tuan-tuan guru pun menyesal. Hatta sahabat Nabi pun menyesal. Pasal apa? Bila dah mati semuanya jelas sejelas-jelasnya. Betul lah. Kalau sedekah wajaran dia luar biasa. Betul lah. Tapi tak buat pun. Jadi orang yang soleh pun menyesal. Orang yang sedikit pun menyesal. Syuhada pun menyesal. Sebab kalau tahu buat lagi banyak. Bayangkan yang fasik, yang munafik, lagilah menyesal. Bayangkan yang kufur, lagilah menyesal. Jadi sementara hidup ni kan ulun. Bila dah sampai masa Allah Akbar, satu saat pun tak disambung. Cuma roh kita boleh tengok je lah. Bila mati tu mana roh keluar daripada jasad.
Boleh tengok anak saya. Tak gerti budak ni nak mandi ke jenazah tu. Tak gerti budak ni. Kita lah menyesal masa tu. Sebab dulu masa kita hidup kita tak ajar dia. Ayah saya bila terkejut. Sebab kamu tahu berapa orang terlibat mandi jenazah ayah saya. Anak lelaki 4 orang, menantu lelaki 2 orang, perempuan 6. Jadi dia ada 7 orang anak. Setiap anak saya benarkan seorang dia anak dia masuk yang lelaki. Jadi ada 7 cucu masuk. 7 cucu, anak 4, 11, menantu lelaki 2, 13. Lepas tu anak saya masuk seorang ekstra. Dia masuk 14. Masuk Bilal 15. Masuk Haji Musa 16 orang. Tapi 16 dapat berdiri ya. Begini. Bila terkejut tu, ramai ya. Kita boleh ke ni? InsyaAllah. Jadi kita kalau tak itu sekarang lah masih hidup ni kita buat sesuatu supaya anak-anak kita ni masih kita mandi. Masa kita perlu dimandikan, dia mandikan. Masa angkat wudu, tu solat jenazah, biar anak kita lah jadi imam. Pasal pintu syurga kalau buka. Saya memang saya tak bagi ruang pada Pak Imam nak jadi imam masa solat jenazah tak bersih tu. Tapi sebelum saya cakap, dia dah cakap buku saya. Dia kata, saya nak tak payah minta izin. Pergilah. Masa nak jenazah ayah saya nak bergerak tu pun untuk sidang tanya ibu saya. Dia kata, saya pun nak minta izin. Dia kata, tak cakap. Jadi sebab ayah kita ada banyak komitmen dulu masa dia hidup kan. Dia urus masjid tu. Jadi kita nak minta orang maafkan dia tu semua. Baik tuan. So, masa kita hidup ni, kalau tidak nanti kalau masa hidup ni kita tak buat semua, besok kita dah mati. Menyesal kita hidup. Ya Allah, aku ada 7 anak lelaki, seorang je solat jenazah tu, lagi 6 duduk kat bawah tu tengah melayan kawan dia. Jangan layanlah kawan yang datang ziarah tu. Dia datang ziarah, kawan-kawan yang datang ziarah masa kematian pun jangan kawan kita yang bapa dia meninggal ni nak jumpa kita. Tak, masa tu keutamaan dia dengan jenazah bapa dia. Kita jangan dijadi. Saya memang masa kawan-kawan datang tu saya nampak dia jauh je, tapi saya tak pergilah sebab yang baik tuan. So sikit sebanyak itu yang mampu saya terangkan. So apa pun masa sihat, masa muda, masa kaya, masa lapang, masa hidup ni kita guna semuanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga jadi khalifah Allah yang baik. Itu ada uraian yang panjang lah. Saja saya tak sebut. Ambil satu je kan. Kalau nak urai buat khalifah tu kan dia jadi banyak. Baik tuan, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita sebagai amal ibadah soleh dan kita dapat jaga keikhlasan tu sampai bila-bila kan. Sebab kalau kita tak ikhlas je, walaupun setahun akan datang, habis pada hari ini. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk